Tapi tak rasa ke buang masa main game? Sekarang pendapatan awak ada dalam 20,000 sebulan ke lebih? Ada. Ada So dia bagi tahu, yelah nanti orang tengok dia bagi star tu macam gaji. So bila saya buat, Alhamdulillah dalam masa 2 bulan saya nampak hasil dia. Ni revolusi 4.0 ni, internet ni memainkan peranan yang paling besar untuk kita menjana pendapatan. Awak salah seorang yang melihat ke hadapan industri ni sedang membangun kan. Kebanyakan pelopor-pelopor dia banyak budak-budak muda. Tapi awak ni kira ibu ada 6 anak, dia jarang-jarang berlaku tau. So hari ni saya berhadapan dengan Linda. Linda 2018 ni, you start kan 2018? 2019 bulan 3. 2019 bulan 3 you start, dan hari ni you dah menjana pendapatan yang you boleh duduk kat rumah, relax kat rumah. Bukanlah relax, maksudnya dengan family kat rumah. So you boleh menjana pendapatan, dan saya harap benda ni semua orang buka mata lah. Bukan lagi bekerja tu kita kena pergi bekerja dengan orang. Macam Linda pun mula-mula pun tak faham pasal game ni kan. Tak tahu, saya zero, tak tahu pasal game. Jadi maknanya kalau awak boleh buat, maknanya orang lain pun mesti boleh buat, betul. Habis saya baca kat awak punya IG tu, awak ni game creator tu apa? Setiap macam scene saya main tu, nanti kita akan record game tu dan buat satu post dekat YouTube, dekat TikTok. Tapi memang khas main game saja. Macam saya memang untuk main game je. Saya akan live main game. Satu hari berapa jam awak untukkan masa? Okay, sekarang saya buat, kalau siang 3 jam, malam 2 jam. So sehari 5 jam. Sehari 5 jam lah. Memang everyday? Everyday. Kalau saya penat, saya cuti lah. Kalau saya rasa macam dah cukup dah setahun bulan ni boleh rehat, saya rehat. Tapi kalau saya rasa setahun saya tak cukup lagi, saya nak income saya lebih, saya live lagi. Dia satu streamer ni best dia kalau kita rasa nak income lebih, kita kerja lebih. Sekarang pendapatan awak ada dalam 20,000 sebulan ke lebih? Ada. Ada Memang senang buat duit lah kira. Tapi sekarang ni rasanya semua tahu streamer ni adalah macam cendawan tumbuk. Terlalu banyak saingan. So pasti kalau kita ada konten yang menarik, sama ada pro player ke, dia pandai buat lawak ke, yang penting pandai entertain kita punya viewers. Macam mana awak entertain tu, macam mana? Saya cuba baca komen orang, walaupun ramai, saya cuba untuk layan persoalan diorang. Macam diorang tanya ke, kita cuba jawab. Beli jiwa lah kira. Beli jiwa sikit. Lepas itu sebenarnya tip juga Linda kan? Ya, betul. Penampilan awak sebagai gamer tu penting tak? Kalau kita nak banyak viewers, penampilan macam awak sekarang malam ni, awak tengok pada pukul 7 tadi awak kata awak dah make up apa semua kan? Tak ada make up, muka clear. Tak pakai make up macam ni Tak pakai lipstick je. Guys, korang tengok guys, macam ni lah kalau awet kau nak cari, tak payah beli make up guys. Aduh. Tapi tak rasa ke buang masa main game? Kalau sebab macam saya ada pendapatan. Sekarang ni trend budak-budak sekarang, diorang suka main game, record dan buat konten, buat video. Boleh upload dekat YouTube. Mungkin kalau dah sampai 100,000 follower, subscriber dekat YouTube pun datang ke hasil. Kalau macam Facebook rasa susah sangat nak dapat viewers, mungkin korang boleh cuba dekat platform lain. Ada Bigo, Twitch, sekarang ni ada Nemo, ada banyak. Awak ada subscribe saya punya channel? Ada tak? Sudah. Tak, sebelah tu siapa? Kau punya manager? Manager saya. Ada manager Saya dah 38 tahun berlakon, tak pernah ada PA, tak pernah ada manager. Awak ada manager Apa? Kenapa awak kena ada manager Okay, macam saya bukan saja main game, tapi saya macam merupakan influencer. So sometimes ada banyak daripada email, macam email, IG saya DM banyak. Sometimes dia kena check untuk job-job yang saya dapat. Contohlah yang saya pernah buat untuk handphone buat review macam untuk Razer, untuk Acer, untuk telefon semua. Dia akan dealkan lah, bagi red card semua. Yang telefon tadi bunyi Sabah tadi tu. Telefon ada seling Sabah tu tak boleh hilang. Yang telefon. Sebenarnya dalam revolusi 4.0 ni, internet ni memainkan peranan yang paling besar untuk kita menjana pendapatan. Awak salah seorang yang melihat ke hadapan bahawa untuk mencari pendapatan tu bukan harus kita bekerja di luar lagi dah. Awak belum kahwin lagi kan? Saya dah 6 orang anak. 6 orang anak. Janganlah bohong kat sini. Awak tak nak orang tackle awak cakap lah 6 orang anak pula dah. Cakap dah betul-betul. Betul. Anak yang besar umur berapa? Kalau saya beritahu, tak lah umur saya, Datuk.
Apa nak malu dengan umur, mati akan datang juga. Okey. Apalah, Wan. Paling besar baru je masuk 16 tahun. Baru 16 masuk 16 tahun. Tapi saya memang kahwin awal lah. Saya kahwin umur 22. Tu dah tua dah kedua. Saya lagi awal. Wih, gatalnya awak ni, lagi awal kahwin ni. Bukan gatal. Nak mengelakkan. So kahwin awal. Mana umur dalam 3/3 lah sekarang. Aduh katoi. So ada anak awak yang involved dengan game. Anak pertama saya dia streamer juga, tapi dia stream dekat Twitch. Anak saya yang lelaki, yang 2 orang ni dia tak buat stream, tapi dia orang suka main game. Kalau awak tengok dia dah cenderung kepada game, awak mana penting, akademik ke dia dah boleh start career dia sekarang? Saya still suruh belajar juga. Pelajaran tak nombor 1. Anak saya yang first tu dia start pandemik yang dah tak boleh pergi sekolah semua, PDPR kan. So ada PDPR pada situ dia start. Tapi sama juga lah, saya cuma bagi dia main game. Saya akan nasihat, okay, kalau boleh game tu 3 jam. Itu maksimum 3 jam. Muka kau tak bergerak ni. Muka saya tak bergerak ni. Tak tahu, mana saya tahu muka kau tak bergerak. Kau game kita orang yang muka tak bergerak. A few moments later. Apa yang awak fikir tentang games dekat Malaysia ni? Apakah masa depan dia akan berpanjangan ataupun masa depan dia pendek? Dia ada 2. Game ni kita boleh pergi 2 tempat. Satu kita jadi gaming content creator, streamer. Satu lagi kita jadi player e-sport. Bagi saya streamer ni dia sama juga sebenarnya macam artis, pelakon, penyanyi. Dia sama juga, dia ada putaran dia. Okay, time ni kita di atas, nanti kita akan jatuh. So sebenarnya bagi saya, kalau kita dah dapat income tu, stay kena menabung dan buat sesuatu. So macam saya duit yang ada saya kumpul dan saya buka perniagaan. Maksudnya kalau kita nak still maintain ke atas, maknanya kita kena kreatif lah. Contoh masa Datuk Syamno sampai sekarang masih minati ramai. Saya dapat mesej tadi dekat WhatsApp, tiba-tiba makcik-makcik semua, tiba-tiba kawan sekolah saya mesej, Linda, kau kena interview dengan Datuk Syamno. Wow. Ramai orang mesej, nampak? So tahu besarnya nama Datuk Syamno. Saya menggigil ni, saya biasa banyak interview tapi tak pernah menggigil. Saya nama besar kat dalam industri perfilman kan, tapi macam awak nama besar juga dalam industri awak juga. Industri ni sedang membangun kan. Kebanyakan pelopor dia banyak budak-budak muda, tapi awak ni kira ibu, ada 6 anak, dia jarang-jarang berlaku tau. Apa sebenarnya yang membuatkan anda tiba-tiba ke arah ni? Kenapa tak buat benda lain je? So okay, dia macam ni, sebab anak saya kan ramai. So memang budak sekarang memang diorang main handphone, main game, main TikTok kan. So masa tu saya start tu, anak saya pun yang paling kecil dah 2 tahun. So akhirnya saya tak perlu dah kena susukan badan semua. So memang lepas tu saya ada maid juga yang boleh bantu. So time tu saya dah terjebak main game ni Datuk. Dah terjebak main PUBG Mobile. So start dari situ, aku ni dah macam buang masa je. Tapi saya tak akan abaikan lah. Saya akan masak dulu, anak saya nak pergi sekolah, saya akan settlekan dulu. Lepas tu saya akan menghadap game. So itu saya kata, bila adik saya, dia kata daripada buang masa, better live, dapat duit. Mula saya tak percaya. Saya kata, buat live dapat duit? So dia bagi tahu, yelah nanti orang tengok, dia bagi star tu macam gaji. So bila saya buat, Alhamdulillah, dalam masa 2 bulan saya nampak hasil dia. So awak tak nak masuk yang tournament ni? Tournament macam saya ada buat satu tim di bawah saya ini, Miss Rose Esport. Miss Rose Esport ni di bawah sini ada beratus orang player lah. Okey lah ni. Toke tim untuk player e-sport. Yelah, maksudnya kalau dulu orang ada tim bola sepak, nak keluar duit macam awak buat investment. Sekarang ni awak dah ada tim 100 orang. Kalau semua orang tengok saya punya channel, bukan suka-suka, saya berbentuk kepada inspiration. Dan awak Linda bagi saya adalah satu inspirasi untuk generasi hari ini. Inspirasi kepada ibu-ibu yang di luar sana. Lepas tu sekarang ni awak dah ada team, maknanya awak dah buat investment. So saya tahu awak mesti impikan dia menjadi satu perniagaan yang besar satu hari nanti. Team awak ni awak nak hantar sampai ke mana nak fight ni kan? Saya macam tu lah. Macam kalau dalam dunia e-sport, dalam PUBG ni, biasanya player semua akan nak sampai ke PMPL, PMCO, sampai C, e-sport C. Memang saya buat benda macam tu lah. Macam sekarang ni saya tengah cari satu tim 5 orang yang paling bagus untuk kami ada sediakan gaming house. Dekat gaming house tu memang disediakan semua lah.
Wah, 5 ayam tambatan lah kira 5 player terbaik kan. Macam nak beli Ronaldo lah kan. Ya, Nak cari terbaik ni lah, betul. nak cari terbaik. So apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri nak jadi yang 5 ni. Sebenarnya ciri-ciri ni saya dah bagi tahu. Dalam PUBG ni dia ada KD. Dia KD ni macam kalau kita belajar A+ kan. So kalau dalam PUBG ni dia punya KD mesti 5 ke atas. Lepas tu main game tu mesti lebih daripada 150 match. Lepas tu ada pengalaman scrim dan tournament. Baguslah awak dapat bantu budak-budak kat situ kan. Itu tujuan saya lah, nak membantu mereka. Respect kan. Sekarang ni tengah berlangsung PMPL Season 4. So yang saya cari sekarang ni untuk PMPL Season 5. Ini adalah impian player e-sport lah. Saya boleh. Dia ibarat benda ni berlaku di alam maya. Dulu kita duduk dalam alam luar ni kan. Alam luar betul. Tapi alam maya ni dah jadi kebiasaan. So kita kena jinak-jinakkan diri kita dengan alam maya ni supaya kita nampak bahawa banyak lagi ruang-ruang kosong untuk kita menjana pendapatan, mendapat ilmu pengetahuan. Macam saya marah anak saya lah, kau ni kenapa asyik main TikTok kan. Dia kata kawan dia menjana pendapatan sebulan 20-30 ribu, budak umur 16 tahun. Saya jam dengar saya, dia buat duit macam mana kan. So ini benda baru kan, benda baru yang kita tak boleh macam kalau anak kita minat dalam satu bidang dalam alam maya ni, dia panggil skill lah. So sebenarnya kita kena galakkan, mak bapak kena open mind dia orang. Macam dulu, macam mak bapak masa zaman-zaman saya kena belajar, tapi tak semua otak yang dilahirkan tu otak akademik kan. Betul. Okey, tadi awak cakap awak game creator kan. Satu hari saya nak jumpa awak, saya nak awak buat saya punya game Tailong. Awak tahu tak Tailong tu apa? Watak kan? Saya nak cakap dengan semua orang yang tengah tengok live bahawa branding is very important. Tailong ni dikenali satu Malaysia lah dalam filem KL Gangster 2. So sekarang ni saya ajak satu gamer yang popular iaitu Linda bergabung dengan Roshamno, baru kita hit the market. So we make money. Kita make money. So kaya. Lepas tu ada satu watak lagi tu kan, Tailong bertemu dengan Castello, ataupun Tailong dengan Castello, dia join dua hero kan, dua hero pergi fight. Ini mantap lah. Aduh. Sekarang budak-budak Malaysia banyak yang boleh design all the character kan. Kita bagi dia orang kerja lah kan. Design je maknanya kita combine dua orang. Betul, dia orang ni kita bagi dia orang buat. At least dia orang dapat pendapatan, kita dapat pendapatan, semua orang dapat pendapatan. Ni ada orang komen pastel. Dia kata macam mana pula dengan komuniti budak-budak game ni yang bahasa makin rosak? Itu banyak saya perasan. Kalau dalam dunia game ni dia panggil toxic. Toxic ni memang sangat banyak, dan majoriti ni yang buat kita terkejut. Umur diorang adalah yang 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun. Macam saya sebagai untuk tim saya memang benda tu saya ambil berat sangat. Kalau ada player saya yang orang report toxic, cakap bukan-bukan semua, memang kami akan ambil tindakan lah. Kan dekat PUBG Mobile bila main kita buka mic, kita boleh report kawan kita. Kalau dia bermaki ke bercakap tak betul ni, kita boleh tekan report, kita boleh tulis kat situ. Okey, kalau macam tu, komuniti yang main gamers ni, dia kena ada macam satu persatuan. So, nama-nama yang buat perangai macam ni, sampai kepada persatuan, dia terus kena ban terus. Blacklist terus. Betul, so, bagus. Dia kena aturkan benda ni. Sebab apa? Benda ni baru, tak boleh salahkan siapa-siapa. Jadi, dia kena ada rules and regulation. Jadi, tak lama lagi, industri tu nak membesar. Tapi kalau tak dikawal daripada sekarang, dia akan jadi buruk. Jangan sampai Tailong mengamuk. Lu mau! Siapa mau? Ni siapa ni? SYVFQ. Dia kata Datuk Rosham jadi ambassador MRE. MRE tu Mesra Sport. Yelah, berapa nak bayar aku? Macam mana nak explain kat mak ayah tentang diorang selalu marah saya main game, asyik main game? Boy, sebenarnya sebelum kita buat sesuatu tu, kita mesti beri kepercayaan kepada parents kita. So kalau awak tak ada tunjuk kepercayaan, maksudnya macam ni lah. Awak kena study sebagai seorang student, awak still kena study. Mungkin awak tak siapkan homework, awak main game, sebab tu parents awak marah. So bagi saya, buat dulu tugas yang sepatutnya. Tolong dulu parents awak kat rumah, siapkan kerja rumah, habiskan dulu kelas online ke, dan baru main game.
kena pupuk kepercayaan parents kita sebelum kita start. Maksudnya sebelum tu kena explain kat mak bapak. Mungkin dia tak faham yang gamers ni boleh buat duit. Lepas tu janji dengan mak bapak, okey ayah, setiap pukul 3 sampai pukul 4 ataupun pukul 2 sampai pukul 4 saya nak main game. Sebab ada banyak gamer-gamer kat luar sana semua buat duit. So saya nak try buat ni. Bagi saya 6 bulan nak try. Boleh tak? Jadi barulah dia percaya. Dia kepercayaan. So dia macam okey. Okey Linda, okey saya nak tanya, kita pun tak nak cakap banyak because nanti I think saya nak jemput Linda live sekali lagi lah. Boleh. Nak bercakap pasal game, tapi kita cakap pasal benda-benda yang lebih matang lagi. Sebab saya pun baru nampak benda-benda ni. Mungkin kita boleh invite kawan-kawan awak ke untuk bercakap tentang game ni, macam kita punya idea tentang persatuan tadi apa semua, you know, dan you all semua bertanggungjawab kepada generasi-generasi akan datang supaya budaya gamers ni dia cantik lah, budaya dia cantik. Kira awak kira sini tu sebab gamers ni baru bermula kat Malaysia kan. Baru mula, ya. Kira dah berumur lah 33 kan. Bukan 33. 38 betul lah cakap ni. 38 memang untuk dekat-dekat umur mak saya dah tu. Mak awak kahwin umur berapa? Muda juga. Tak, orang dulu kahwin awal tau. Mak awak kahwin umur berapa? Sabar lagi cepat kahwin. So mak saya kahwin umur 18. Tak silap 18. 18. Awak ada berapa orang kakak abang kat atas awak? Ya Allah Datuk. Buat salah cepumas. Saya pun sebenarnya memang terus terang lah bila staff saya kata bos kena interview yang ni bos. Saya cakap alamak aku bela sangat pasal game-game ni kan. Tapi bila saya dah start, because saya tak, kalau saya tak tahu saya cakap saya tak tahu. So saya tak tahu benda awak. Tapi idea Datuk menarik, sangat menarik. Idea Datuk bagi tadi sangat menarik. Sebab bila saya dah masuk dalam tu, saya cepat idea dan saya boleh blend. Dan saya harap interview saya bersama Linda pada malam ni memberikan inspirasi yang besar kepada semua golongan masyarakat, tak kira peringkat umur. Kerana Linda pun dah umur 35 pun masih lagi boleh main game. Saya dah 54 umur saya dah. 54. Oh, muda mak saya setahun. Itulah. Muda mak awak setahun je. Awak boleh panggil saya ayah. Bapa. Thank you Datuk sudah dijemput. Okay, bye. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.